Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Huda binti Abdul Jalil A157658 akan membentangkan projek akhir bagi cadangan lebuh raya itu bagi subjek asas-asas sains data dalam pengangkutan. Berikut adalah soalan bagi cadangan lebuh raya tol. So, ini adalah maklumat yang kita perolehi daripada soalan tadi. Bilangan rumah dan juga luas lantai pejabat. Soalan 1, kirakan kadar pengeluaran dan penarikan bagi setiap bandar. So, telah diberikan kadar pengeluaran iaitu 2.2 setiap rumah, manakala kadar penarikan 3.3 bagi setiap 100 meter square per luas lantai. So, menggunakan data yang kita telah perolehi daripada sebelum ni, so kita untuk A, kita akan tengok 16,500 surat dengan 2.2 bagi kadarnya, so kita akan dapat 36,300. Manakala penarikan kita akan darabkan 1,50,000 darabkan dengan 3.3 bahagian 100, so kita akan dapat 34,650. Begitu juga dengan pengiraan BCDEF menggunakan langkah-langkah yang sama. Soalan 2, jika 65% perjalanan menggunakan kereta persendirian dan purata isi kereta ialah 1.9 orang per kereta, kirakan pengeluaran dan penarikan perjalanan kereta bagi setiap bandar. So, untuk bandar A, kita akan ambil nilai pengeluaran 36,300 darabkan dengan 65% bahagi dengan 1.9 orang per kereta, so kita akan dapat 12,418. Manakala bagi penarikan pula, kita akan guna nilai penarikan yang telah kita kira tadi, 34,650 darabkan dengan 65% bahagi dengan 1.9, kita akan dapat 11,854. Okay, dan seterusnya. Soalan 3, kirakan semula pengeluaran dan penarikan supaya jumlah pengeluaran dan penarikan menjadi sama. So, kalau sebelum ni kita telah kira kita punya pengeluaran dan penarikan adalah berbeza, iaitu 99,724 dan 99,234. So, untuk kita jadikan jumlah pengeluaran dan penarikan adalah sama, kita tambahkan 99,724 dengan 99,234 bahagi dengan 2. So, kita akan dapat 99,479. So, untuk kita kalkulate balik nilai pengeluaran dan penarikan bagi bandar A, B, C, D, E, F. So, untuk pengeluaran kita akan ambil nilai yang sebelum ni 12,418 bahagikan dengan jumlah pengeluaran yang sebelum ni 99,724 darabkan dengan 99,479 yang mana merupakan jumlah pengeluaran yang baru. Begitu juga dengan penarikan 11,854 bahagi dengan 99,234 yang mana merupakan nilai yang sebelum ini, dan kita darabkan dengan 99,479, kita akan dapat 11,883. Okey, 4, kirakan matriks perjalanan asalan tujuan. So, yang ini untuk dapatkan matriks perjalanan asalan tujuan, kita akan buat macam ni. Untuk kolom A, row A, kita akan ambil pengeluaran tambah dengan penarikan bahagi dengan jumlah purata. So, 12,388 tambah dengan 11,883 bahagikan dengan 99,479, so kita akan dapat 1480. So, begitulah seterusnya untuk setiap kolom dan setiap row. Soalan 5, jika perjalanan antara bandar menggunakan lebuh raya, kirakan semula matriks perjalanan asalan tujuan bagi kereta melalui lebuh raya. So, yang ni daripada kadar pengeluaran dan penarikan yang telah kita samakan jumlah pengeluaran dan penarikan yang sama tu, so kita darabkan dengan 70% bagi setiap
row A, B, C, D, E, F. So dapatlah nilai ni. So, untuk kirakan matriks perjalanan asalan tujuan, kita akan ambil nilai pengeluaran tambah dengan nilai penarikan bahagi dengan jumlah. So, untuk kolom A, row A, kita akan ambil jumlah 8,672 yang merupakan pengeluaran, manakala 8,318 merupakan jumlah penarikan. So, kita bahagikan dengan jumlah 69,635. So, kita akan dapat 1,036. Okey, soalan 6. Laksanakan umpukan pengaliran lalu lintas kereta di antara bandar-bandar bagi kedua-dua arah. So, untuk umpukan ni, daripada matriks asalan tujuan yang telah kita peroleh tadi, kita kena kosongkan mana-mana bandar A dan A, B dan B, C dan C yang bersilang. So, kita kena kosongkan yang bersilang lah. So, yang dekat luar-luar tu kita biarkan dahulu nilainya untuk pengiraan nanti. Okay, so untuk pengaliran lalu lintas kereta di antara bandar-bandar bagi kedua-dua arah. Okay, so sekarang ni kita ada dua arah, A ke F dan F ke E. So untuk A ke F, kita kena kira A ke B, B ke C, C ke D, D ke E, E ke F. So first of all, kita kena tahu cara pengiraan A ke B. So untuk A ke B, kita akan tambahkan nilai-nilai umpukan tadi. So untuk A ke B, cara pengiraannya adalah kita tambahkan 1,273 tambah 1,914 tambah dengan 1,825 tambahkan lagi dengan 1,411 dan 1,213. So kita akan dapat 7,636. Begitu juga B ke C, C ke D, E ke F dan D ke E dan E ke F. So yang ini merupakan hasil tambah daripada umpukan yang telah kita buat pada jadual sebelum ni. Okey, soalan 7. Jika kadar tol yang dikenakan sebanyak 20 sen bagi setiap kilometer, kirakan jumlah kutipan tol. So yang ni dia dah kasih kadar bagi setiap kilometer adalah 20 sen. So kalau jarak kilometer bagi A ke B adalah 19. So kita darabkan dengan 20 sen, kita akan dapat RM3.80. Lepas tu tadi kan kita dah kira jumlah kutipan A ke F adalah 7,636 kilometer. So kita kena darabkan dengan RM3.80. Begitu juga bagi jumlah kutipan F ke A. So total semua kita akan dapat 433,735. Soalan 8. Pengaliran lalu lintas dikira adalah perjalanan sehari jika 30% pengaliran ini adalah dalam satu masa 1 jam puncak. Kirakan pengaliran maksimum. So bagi untuk kira pengaliran maksimum per jam bagi A ke B, so kita akan ambil nilai pengaliran yang tadi 7,636 darabkan dengan 70%, bahagikan dengan 23 jam untuk kita tahu pengaliran maksimum bagi 1 jam. So kita akan dapat 232. Sama juga pengiraan bagi B ke C, C ke D, D ke E, E ke F dan juga from F ke E. So, visual umpukan perjalanan antara bandar. So, daripada pengiraan perjalanan bagi 1 jam maksimum. So, inilah yang kita dapat visualnya yang dapat kita gambarkan. Soalan 10. Lorong lebuh raya yang patut dibina sekiranya muatan jalan raya adalah 1,800 kereta per jam. So, kita ambil balik jumlah umpukan yang telah kita kira daripada A ke F dan daripada F ke E. Lepas tu kita darabkan dengan 30%, bahagikan dengan
kita akan dapat 2291, so bahagi dengan 1800 untuk tahu nilai pada tempoh puncak. So kita dapat 1.27. So bila kita dapat 1.27 ni, kita dapat tahu lorong yang diperlukan pada A ke B adalah 2 cadangan tol. Sebab 1.27 ni is greater than 1. So kita kena ambil nilai yang lebih besar daripada tu, so kita kena gunakan 2. Begitu juga dengan pengiraan-pengiraan yang lain. So hasil daripada pengiraan umpukan perjalanan untuk cadangan tol ni, kita dapat presentkan kita punya visual umpukan perjalanan antara bandar jika muatan jalan raya 1800 kereta per jam. So ini adalah wujud umpukannya daripada A ke B, B ke C, C ke D, E ke F, dan daripada F ke E. Okay, itu sahaja pembentangan saya untuk tugasan projek akhir ini. Sekian, terima kasih.